Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6 UM. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Suhaida binti Othman dalam PDPR secara online Sains tahun 2021. Okey, saya akan menggantikan Cikgu Maknoh akan mengajar sains pada tahun ini untuk kelas 6 UM. Okey, untuk pada hari ini perjumpaan kali pertama kita, kita akan menyentuh tajuk unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Okey, apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang menggunakan kaedah saintifik ketika menjalankan penyiasatan atau eksperimen. Okey, maksudnya di dalam sesuatu eksperimen atau penyiasatan yang kita jalankan, kaedah saintifik ataupun kemahiran saintifik kita akan membantu menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kemahiran saintifik terdiri daripada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran proses sains terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran sains asas, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Okey, kita lihat kat sini carta alir. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada dua, iaitu kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Okey, kemahiran proses sains asas kita telah pelajari pada tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3, iaitu kemahiran proses sains asas memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran proses sains bersepadu iaitu kemahiran mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, mengawal pemboleh ubah ia terbahagi kepada tiga. Okey, pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, ataupun singkatannya PM. Okey, saya harap murid-murid pernah dengar Cikgu Maknoh pernah ajar Okey, PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas, dan kita singkatan dia PB. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan ataupun singkatan dia PMR. Okey. Okey. Kemudian di bawah kemahiran saintifik terdapat kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ini adalah kemahiran mengendalikan peralatan sains dengan betul dan selamat. Itu yang kedua, menyimpan peralatan sains dengan bahan dengan betul dan selamat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, mengendali spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat, dan yang terakhir, melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Okey, kemahiran manipulatif ni pun kita telah pelajari daripada tahap 1, iaitu contohnya kita pernah membersihkan peralatan sains semasa menjalankan eksperimen. Kita pernah mengguna dan mengendalikan sains dengan betul, mengikut arahan guru, dan kita pernah melakar spesimen, iaitu contoh daun, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Okey, kaedah melakar ni dia berbeza dengan melukis. Okey, melakar dan melukis ni dia tak sama. Okey, dalam sains lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok tahun ini kita akan menjalankan beberapa eksperimen. Okey, banyaklah eksperimen yang kita akan jalankan, dan eksperimen ini kita kena kaitkan dengan kemahiran saintifik, iaitu kaedah yang digunakan untuk menjalankan eksperimen. Okey. Di bawah kemahiran proses sains mengeksperimen, okey, sebelum kita mengendalikan sesuatu eksperimen, kita perlu mengenal pasti masalah. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen. Okey, dalam carta peta IT ni. Okey, ini langkah-langkah dia. Sebelum mulakan eksperimen, kita kena ikut langkah-langkah ni.
Pertama, kita kena kenal pasti masalah. Kedua, kita kena membuat hipotesis ataupun jangkaan awal. Kemudian, merancang eksperimen, melakukan eksperimen. Selepas menjalankan eksperimen, kita kena kumpul data daripada eksperimen yang kita jalankan. Kemudian kita analisis data yang kita dah dapat. Kemudian kita tafsir data, membuat kesimpulan, dan akhir sekali kita perlu membuat laporan. Okey, laporan ni adalah laporan eksperimen yang kita jalankan adalah langkah yang terakhir. Okey, dalam eksperimen, apa juga eksperimen yang kita akan jalankan untuk tahun ini, tahun 6. Okey, kita akan menggunakan kaedah-kaedah saintifik ataupun kemahiran saintifik seperti membuat pemerhatian. Kita akan kaitkan kemahiran proses sains yang kita dah belajar daripada tahap 1 dan tahap 2, kita akan masukkan dalam eksperimen itu untuk mendapatkan sesuatu hasil penyiasatan dengan lebih tepat. Melalui pemerhatian menggunakan 5 deria. Inferen ni menyatakan sebab dan alasan daripada apa yang kita perhatikan. Contohnya, saya bagi contoh pemerhatian. Seorang murid, Ahmad berbadan besar, Ali berbadan kecil. Ali dia berlari, dia sampai dulu ke garisan penamat. Maknanya kat sini pemerhatian kita dapat Ali telah mendahului pertandingan, larian bersama Ahmad. Ali sampai dahulu daripada Ahmad. Kemudian inferen. Kenapa? Inferen. Nyatakan inferen. Kenapa Ali sampai dahulu? Kerana itu contoh. Inferen mesti dimulakan dengan perkataan kerana. Kerana apa? Kerana badan Ali kurus. Berbanding badan Ahmad. Sebab tu dia sampai dulu lari. Itu contoh. Saya bagi contoh. Itu inferen. Pemerhatian dan inferen. Dia ada kaitan. Pemerhatian dan inferen dia akan berkait. Dia akan ada kaitan. Bila kita buat pemerhatian, kita kena buat inferen sekali. Kita kena nyatakan sebab dan alasan. Kemudian yang ketiga, pemboleh ubah. Seperti saya cakap tadi, pemboleh ubah dibagikan kepada 3. Pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu PM. Pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB. Pemboleh ubah dimalarkan, iaitu PMR. Pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu sesuatu yang mempengaruhi eksperimen. Dia mempengaruhi eksperimen. Dalam eksperimen itu, apa yang mempengaruhi eksperimen tersebut? Benda yang mempengaruhi eksperimen. Perkara yang mempengaruhi eksperimen itu adalah kita panggil dia pemboleh ubah manipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil keputusan atau penyiasatan. Daripada perkara yang mempengaruhi eksperimen itu, apa hasil keputusannya? Biasa hasil keputusan ni keputusan lah, macam hasil dia. Contoh masa yang diambil, contoh macam itulah. Apa lagi contoh, bilangan ayunan bandul daripada perkara yang mempengaruhi eksperimen. Itu kita panggil dia PB ni, hasil keputusan. Dimalarkan. Dimalarkan adalah pemboleh ubah yang sesuatu yang tidak mempengaruhi eksperimen ataupun benda yang sama daripada awal eksperimen hingga akhir eksperimen. Maknanya dia tidak mempengaruhi eksperimen itu daripada awal sampai akhir eksperimen. Tidak berubah-ubah. Benda yang sama. Untuk tujuan, dalam eksperimen kita akan menyatakan tujuan. Kenapa kita menjalankan eksperimen? Tujuan. Kadang-kadang dia tak tulis tujuan. Kadang-kadang dia suruh kita nyatakan tajuk. Tujuan adalah sama dengan tajuk. Mesti dimulakan. Kata kunci dia untuk menyiasat hubungan di antara. PM ni adalah perkara yang mempengaruhi eksperimen. Kita kena masukkan. Kita tak boleh tulis PM. Kita kena tulis apa yang mempengaruhi eksperimen tersebut. PM ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan yang kita dapat daripada eksperimen.
Kita kaji. Okey, dengan PB. PB ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang hasil keputusan yang kita dapat. Kita kena tulis kat situ. Okey, kita kena tulis PM ni kat sini, PB dia di PM dia dekat sini. Okey, PB-nya di sini. Okey. Maknanya untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dia apa? Apa yang mempengaruhi eksperimen dia? Okey, dengan pemboleh ubah bergerak balas dia apa? Okey. Okey, kemudian hipotesis. Okey, hipotesis atau hubungan. Okey, hipotesis sama dengan maksudnya dengan hubungan. Kadang-kadang dia tak cakap hipotesis, kadang-kadang dia cakap nyatakan hubungan di antara pemboleh ubah. Okey, bila dikatakan hipotesis ataupun hubungan, kita mesti mulakan dengan jika. Jika maka. Okey. Jika apa? PM dia apa? Apa yang mempengaruhi eksperimen dia? Tulis kat sini. Okey, ujung dia kosongkan dulu. Maka apa hasil keputusan dia? Kita kena tulis kat sini. PB lah. Okey, di hujung ini adalah ukuran. Ukuran sesuatu. Contohnya, kalau kat sini dia cerita pasal masa, kita kena tulis kat sini cepat atau lambat. Bertambah atau berkurang. Okey, kalau dia cerita pasal saiz, besar atau kecil. Okey, ukuran lah. Sesuatu ukuran. Bertambah atau berkurang. Okey. Kalau dia cerita pasal ketinggian, bertambah atau berkurang, ataupun tinggi atau rendah, besar atau kecil, itu adalah ukuran. Okey, ukurannya bertambah, berkurang, besar, kecil, apa lagi? Tinggi, rendah. Okey, kemudian ramalkan. Okey, ramalkan ialah meramalkan sesuatu dengan menggunakan nombor ataupun menerangkan sesuatu situasi. Okey, dia boleh murid-murid boleh menyatakan ramalan ini boleh menggunakan nombor. Okey, menggunakan nombor ataupun kita boleh menerangkan dengan penerangan, secara penerangan lah. Nombor ni macam 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 23, 24. Kalau penerangan ni kita terangkanlah hujan ke, mendung ke, kita terangkan gitu sahaja. Okey, itu meramalkan. Okey, definisi secara operasi adalah menerangkan maksud. Kemudian kita masukkan apa yang mempengaruhi eksperimen dan hasil keputusan. PM dengan PB. Kita masukkan dia. Maksud yang kita nak cakap. Kemudian PM dengan PB kita gabungkan. Okey, maknanya dia menerangkan maksud sesuatu eksperimen tu lah. Okey. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan menerangkan hasil keputusan penyiasatan lah. Apa hasil yang kita dapat daripada eksperimen yang kita jalankan daripada mula hingga akhir. Apa yang hasil keputusan dia. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, ini adalah salah satu contoh. Untuk hari ini saya akan ajar bagaimana kita nak mencari pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dan tujuan sahaja dahulu. Okey, saya nak ajar awak murid-murid semua macam mana kita nak cari pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dan soalan tujuan dalam sesuatu eksperimen. Okey, pemboleh ubah. Macam mana kita nak cari pemboleh ubah? Pemboleh ubah seperti yang saya cakap tadi sebelum ini. Okey, maksudnya sesuatu yang mempengaruhi eksperimen. Okey. Okey, apa yang mempengaruhi eksperimen? Okey, kita baca sama-sama ya. Okey, Raja menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Amran. Panjang setiap tali bandul adalah berbeza. Okey, apa yang mempengaruhi eksperimen adalah, okey, kita baca lagi. Amran memerhatikan bilangan ayunan bandul dalam masa 30 minit. Okey. Jadi kat sini apa yang mempengaruhi eksperimen? Apa yang mempengaruhi eksperimen dalam eksperimen ini adalah apa yang berbeza kat sini. Yang mempengaruhinya adalah panjang tali bandul. Panjang tali bandul lah yang mempengaruhi eksperimen ini. Disebabkan tali bandul inilah yang menyebabkan bilangan ayunan bandul itu berbeza-beza. Okey. Jadi bila kita tengok kat gambar ni, apa yang tak sama, apa yang berbeza, apa yang mempengaruhi, apa yang kita nampak tentang bandul tersebut. Kita nampak talinya berbeza-beza, talinya tak sama. Itulah yang mempengaruhi eksperimen.
Okey, itulah yang mempengaruhi eksperimen. Bila dia mempengaruhi eksperimen, contohnya kita tengok benda tak sama, 10, 15, 20, 25. Itulah yang mempengaruhi eksperimen yang menyebabkan bilangan ayunan bandul itu akan menjadi bertambah ataupun berkurang. Okey, itulah perkara yang mempengaruhi eksperimen, iaitu panjang setiap tali bandul. Okey, kalau kita nak kita tak faham juga, kita cari perkataan berbeza. Okey, berbeza. Maknanya dia tak sama. Berbeza dalam, kadang-kadang dia terangkan melalui gambar, kadang-kadang dia terangkan melalui jadual, kadang-kadang dia menerangkan melalui kenyataan. Macam ini adalah kenyataan lah. Okey, ini kenyataan. Jadi kita kena cari PM dan PB-nya pada kenyataan yang diterangkannya. Okey. Kalau dia bagi jadual lagi senang. Okey, ni dia bagi kenyataan. Untuk hari ini saya terangkan macam mana kalau dia bagi kenyataan, kita nak cari PM dengan PB. Okey, nak cari PM dengan PB, kita tengok kat sini. Apa yang mempengaruhi eksperimen? Apa yang berbeza-beza dalam gambar rajah ini adalah panjang setiap tali bandul. Okey, jadi kat sini, kita tengok kat sini. Okey, apa yang mempengaruhi eksperimen adalah panjang tali bandul. Okey, kita boleh isi kat sini, panjang tali bandul. Okey, panjang tali bandul. Okey, kita boleh buatlah kat sini. Cikgu tak boleh nak tulis kan. Okey, panjang tali bandul. Okey, kemudian PB dia, apa hasil keputusan dia? Hasilnya apa yang kita dapat? Amran memerhati bilangan ayunan bandul. Itulah hasil dia. Okey, inilah hasil dia, bilangan ayunan bandul. Okey. Okey, inilah hasil dia. Okey, hasil dia. Ini yang mempengaruhi eksperimen. Yang ini hasil dia. Okey, hasil dia adalah bilangan ayunan bandul. Kita letak dia kat sini, PB. Okey. Okey, untuk PMR. Okey, PMR ialah benda yang sama, yang tidak mempengaruhi langsung eksperimen. Yang tadi PM mempengaruhi eksperimen. Yang ni tidak mempengaruhi eksperimen langsung. Okey, maknanya dia tidak berubah daripada awal eksperimen sampai habis eksperimen tu, benda tu tak berubah. Kita tengok kat gambar tu apa yang sama dan tak berubah. Okey, kita lihat kat sini adalah saiz bandul. Okey, kita tengok saiz bandul dia sama je kan. Dia tak berubah daripada 10 cm sampai 25, dia tidak berubah. Dia tetap sama. Okey, saiz bandul adalah PMR. Kita boleh cakap juga jenis bandul. Mungkin bandul itu dibuat daripada logam. Okey, jadi kita boleh cakap juga jenis logam. Okey, paling tepat yang kita nampak adalah saiz logam. Saiz bandul. Okey. Okey, tujuan. Untuk soalan tujuan, kata kunci yang saya cakap tadi. Okey, kita tengok sebelah. Okey, kita tengok muka sebelah. Okey, tujuan untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Okey, yang ni kita tengok untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Apa PM dia? PM dia adalah panjang setiap tali bandul. PM dia. Okey, PB dia dengan PB. Okey, PB dia apa? Bilangan ayunan bandul. Okey, kita masukkan PM ni dekat sini. Okey, PB ni kita masukkan dekat sini. Okey, jadi kata kunci dia untuk menyiasat hubungan di antara panjang setiap tali bandul dengan bilangan ayunan bandul. Itu adalah soalan tujuan. Okey, saya harap murid-murid faham. Untuk hari ni je saya hanya terangkan pemboleh ubah dan tujuan dahulu. Okey, pemboleh ubah dan tujuan dahulu supaya murid boleh kenal pasti macam mana kita nak cari soalan jawapan pemboleh ubah dan jawapan untuk tujuan. Okey, untuk pelajaran yang akan datang saya akan terangkan macam mana nak cari soalan hipotesis, meramal. Okey, dan beberapa soalan lagi yang akan kita cuba cari. Okey, kita kenal pasti dan saya harap murid-murid boleh jawab soalan-soalan untuk kertas 2. Okey, soalan yang macam ini biasa kita jumpa dalam kertas 2.
Okey, dalam kertas 2. Untuk apa ni? Untuk kertas 1 ataupun bahagian A, objektif. Tapi untuk bahagian B ataupun kertas 2, kita kena mengisikan tempat kosong. Biasa eksperimen lah. Okey, eksperimen dan kita kena cari pemboleh ubah, kena cari tujuan. Dan beberapa lagi yang kita kena cari. Okey, contohnya macam hipotesis, meramal, definisi secara operasi, pemerhatian, inferen. Itu semua dia akan tanya. Okey, akan tanya dalam kertas 2. Okey, jadi untuk hari ini saya nak murid-murid salin. Okey, pertama sekali. Okey. Okey, salin yang ini. Okey, salin yang ni. Pertama sekali salin yang ni. Okey, yang kedua. Okey, salin yang ni. Okey, yang ketiga. Okey, salin yang ni. Semua salin. Okey, yang keempat. Okey, salin yang ini dan yang ini. Okey. Okey, saya nak murid salin. Dan untuk yang PM, PB, PMR ni tujuan tolong isikan jawapan seperti yang saya terangkan tadi. Apa jawapan dia, PM dia, apa PB dia, apa PMR dia. Dan apa tujuan dia ni. Yang saya cakap PM, PB tadi. Okey, murid-murid masukkan dan salin. Ini pun murid lukis lah. Okey, tulis dan salin. Okey. Saya harap itu sahaja untuk tugasan hari ini. Saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Saya nak murid-murid salin yang cikgu raikan ni Ni yang pertama. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Dan ini yang keempat. Okey, itu sahaja untuk tugasan pada hari ini. Okey, kita harap kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Dan cikgu harap sekiranya murid-murid tidak faham ataupun tak memahami apa yang saya ajar hari ini, murid-murid boleh PM lah secara peribadi dan saya akan bantu bagaimana ingin memahami soalan kertas 2 ni. Macam mana nak cari pemboleh ubah dan tujuan Okey, untuk sebenarnya hari ni saya nak kenakan kemahiran saintifik, tapi saya selitkan juga sedikit macam mana nak cari pemboleh ubah. Okey, selepas ini kita akan cari lagi pemboleh ubah dan saya akan ajar macam mana nak cari pemboleh ubah dengan lebih banyak lagi. Okey, oleh itu sehingga bertemu lagi dalam PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.